Ada kak? What you guys came and told ladies now? Wow, you want to wear tudung Oh, everyday want to wear tudung? Huh? Start now wear tudung, okay? Huh? Daddy got ask you wear tudung tak? Daddy got force you or not? Anybody got force you wear tudung or not? Huh? Why you wear tudung? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini adalah satu hari yang antara yang paling gembira lah buat Pak Din. Okay, hari yang antara paling gembira macam korang dah tengok video tadi tu. Anak Pak Din ni dia orang dah bagi tahu kepada Pak Din semalam bahawa mereka ingin memakai hijab. Saya tanya mereka faham tak apa semua pasal hijab, sebab selama ni Pak Din tak perintahkan kepada mereka lagi. Sebenarnya mereka baru 8 dan 9 tahun. Dan apa yang Pak Din buat ni sebenarnya bid'ah. Apa yang Pak Din buat ni sebenarnya bukan ikut cara Islam ke, bukan ikut cara Nabi ke. So Pak Din tak, sebelum ni ada orang yang tanya Pak Din, anak-anak Pak Din ni tak pakai hijab kan. So Pak Din tak cakap apa-apa lah. Tak cakap apa. Sebab Pak Din sebenarnya nak mereka sendiri. Pak Din nak sampaikan ilmu kepada mereka. Seperti solat pun Pak Din tak panggil mereka. Bila Pak Din azan, dia yang datang-datang lah kan. Tapi Pak Din bagi ilmu kepada mereka dan ingat-ingat mereka. Sampai hari ini Alhamdulillah mereka dengan sendiri telah bagi tahu kepada Pak Din mereka ingin memakai hijab dua anak perempuan Pak Din lah. So Pak Din ni sebenarnya nak buat satu video kali ni. Bukan dah lama dah Pak Din nak buat video ni, tapi Pak Din berasa kalau anak-anak sendiri pun tak pakai nanti macam hipokrit lah pula kan. So Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa-doa Pak Din. Dan inilah masa ni kan. Dan inilah sebab baru-baru ni isu ni sentiasa keluar. Isu ni pasal mengenai hijab. Orang kata hijab tak perlu pakai. Orang kata ada orang kata hijab tak ada dalam Al-Quran. So Pak Din ni lah terangkan kepada mereka semua supaya mereka tak salah faham apa semua kan. So sebenarnya hukum dia kalau hijab ni sebenarnya menutup aurat lah. Hukum dia seperti sama seperti arak, seperti membunuh, seperti syirik haram. Tiada perbezaan pendapat lah. Daripada zaman Rasulullah bila ayat tu turun sampailah ke hari ini, ulama-ulama mana-mana mazhab semua, tak kira lah apa Syiah ke Sunni ke apa, dia orang tak ada perbezaan pendapat. Tapi hari ini ada ramai yang beza pendapat. Yang ramai yang beza pendapat tu mereka kebanyakan mereka baca apa nama dia, tafsiran Al-Quran. Bila mereka baca tafsiran Al-Quran, mereka dapat idea lah. So Pak Din nak bagi tahu sebenarnya korang nak belajar pasal hukum, pasal fiqh, pasal syariat semua tu kena tanya pada ulama. Pak Din pun tanya pada ulama. Pak Din tak pandai-pandai pergi cari info ke apa. Pak Din tanya pada ulama. Pak Din buat kajian. Pak Din tanya pada guru-guru Pak Din. Barulah Pak Din dapat jawapan yang sebenar. Sebenarnya ramai orang yang baca Quran sendiri tanpa guru apa semua, dia orang akan dapat kesimpulan yang tidak betul. Okey, mengenai perkara ini. Sebenarnya perkara ini dia jatuh bawah satu konsep iaitu modesty merendahkan diri, sifat-sifat seorang hamba. Okey, untuk faham benda ni semua kita kena back to the basic lah. What is the basic? Apakah itu Islam? Islam itu adalah satu agama yang mana kita menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya to the will of Allah. Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu maksud Islam itu adalah peace. Dina salaman. So it's the religion of peace. So menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya. Kalau kita tak menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya, kita takkan jumpa peace tu. So jadi to be a Muslim, you have to menyerahkan diri kita kepada sepenuhnya to the will of Allah. Dalam Islam kita ikut contoh-contoh yang terbaik. Contoh-contoh yang Allah SWT bagi kepada kita adalah dalam Al-Quran. Allah SWT tak suruh kita pergi cari influencer ke, pergi cari orang-orang yang jutawan-jutawan kosmetik ke, tak suruh kita belajar agama daripada orang macam ni. Allah SWT kata, Allazina an'amta alaihim, those who have come before you, those we have favored. Allah SWT telah favourite those before, iaitu Nabi-Nabi, Rasulullah, itu yang kita kena ikut. Wanita-wanita soleh yang ada dalam hadis-hadis apa semua, itu adalah contoh-contoh yang terbaik bagi kita. Kalau kita nak tahu sesuatu tu, kita ikut
pada contoh-contoh yang sebelum kita. Okay, to be a Muslim, to claim to be a Muslim, ada orang yang claim mereka adalah Muslim, ada orang yang pakai hijab tapi pakai ketat-ketat, lepas tu menari-menari apa semua kan, menunjuk dia punya apa semua. Lepas tu kata I'm Muslim is okay. Kau boleh kata it's okay. Sebenarnya tak ada orang yang, bukan video ni nak buat untuk paksa wanita-wanita untuk pakai hijab ke apa. Cuma nak bagi faham. Nak bagi faham. Sebab kalau orang, okay, orang yang bukan Islam, kita kata orang kafir kan, kalau mereka tak faham, Pak Din tak kisah. Ada orang-orang yang Muslim, lepas tu mereka dapat mereka ubah fikiran mereka jadi murtad. Okay, mereka jadi murtad, lepas tu mereka keluar daripada Islam. Itu pun Pak Din tak kisah sangat. Yang beri hidayah tu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang ada juga murtad-murtad yang duduk dalam Islam, masih duduk dalam Islam, pakai hijab apa semua, tapi menyerang Islam daripada dalam. So pada orang-orang macam ni, so Pak Din bukan nak hukum ke apa siapa-siapa lah. Pak Din hanya nak jangan jadikan fitnah. Jangan ambil ayat Allah Subhanahu Wa Taala lepas tu tafsirkan sesuka hati. Kita kena ikut contoh orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, masa Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada Nabi Ibrahim suruh ambil isteri dengan anak dia, suruh tinggal dekat padang pasir. Ada Nabi Ibrahim kata, oh ya Allah, I'm a Muslim, aku Muslim, aku percaya pada Allah, tapi nak bawa anak saya tu padang pasir rasa. Ada Nabi Ibrahim argue ataupun tanya. Itulah contoh orang-orang beriman. Ada tak Nabi Ibrahim masa Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia sembelih anak dia, adakah Nabi Ibrahim kata, oh I am a Muslim, or I do this, I do that, I ibadah apa semua, but actually I don't. So ini adalah contoh orang-orang yang soleh. Bila kita lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun tak ambil tahu. Kita kena, kalau orang yang bila kau tak nak buat sesuatu, kau tak nak pakai tudung, tak apa. Tapi jangan kau pergi buat video, lepas tu kata, oh it's okay, we are Muslim, it's okay. Tak, it's not okay. It's not okay. Ini bukan agama yang mana kita boleh buat sesuka hati kita. Okay, kita ni menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak ikut tu tak baik. Actually kita panggil diri kita Muslim tu very funny lah kalau tanya Pak Din kan. Sebenarnya orang-orang macam ni yang challenge Allah tu, contoh-contoh dalam Al-Quran pun ada. Contoh seperti Iblis tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia sajdah aje. No, I am better than him. Ini contoh orang-orang yang melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi contoh seperti apa? Seperti Fir'aun. Bila Fir'aun kata, oh Haman, build me a tower that will reach the sky so that I can talk to the God of Moses. Dia nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang macam ni challenge Allah. Orang macam Namrud, Tuhan kamu boleh hidupkan, boleh matikan, saya pun boleh hidupkan, saya pun boleh matikan, maka sembahlah aku. Inilah contoh mereka yang melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau Muslim ni kita tak faham pun kita akan ikut kalau kita benar-benar beriman. Jadi inilah contoh orang-orang beriman. Harap-harap yang tak ada yang terasa lah. Okay, Pak Din nak bagi tahu nak pakai tudung ke tak nak pakai tudung itu tak apa. Suka hati orang nak pakai atau tak nak pakai, nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu ikut, tak nak ikut itu suka hati. Tapi jangan kita ni pose as Muslim and confuse others. We confuse others. Kita dah lah buat benda yang tak betul, yang bercanggah dan challenge Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita ajak ramai-ramai orang lain yang Muslim juga untuk ikut kita. Subhanallah, bahaya benda ni untuk diri kita, untuk kamu. Kamu jangan ingat kalau kau buat benda ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau kau tinggal, if you turn back on your heels, Allah Subhanahu Wa Taala will bring forth a nation. Kau boleh cuba menghalang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala will bring forth a nation. Subhanallah. Okay, ayat, kita tengok kepada ayat dia lah. Sebenarnya ayat Quran ni sebenarnya is very very simple, is very very straightforward. Cuma kita kadang-kadang bila kita baca tafsiran dia ke apa, atau kita boleh kena manipulasi dengan benda-benda macam tu. Okay, hijab. Ada mereka kata hijab ni tak ada dalam Quran. Hijab ni sebenarnya ada dalam Quran, tetapi bukan macam kita fikir. Yang ayat yang suruh menutup aurat yang pakai hijab tu, ayat hijab tu sebenarnya tak ada perkataan hijab. Tapi perkataan hijab tu ada dalam Quran. Perkataan hijab tu maksud dia adalah satu barrier, a wall yang menutup. It's a wall, it's a barrier, kan? But zaman Rasulullah mereka tak panggil tudung hijab. Okay? Dalam Quran
ia lebih kepada metafor seperti macam gaib kan. Allah SWT telah tutup mata kita daripada nampak alam gaib. Allah SWT telah tutupkan hijab mereka daripada mendapat hidayah. Has put a barrier, a wall. Dia bukan maksud ni. Dalam ayat mana Allah SWT dalam surah Nur, Allah SWT pakai perkataan kimar. Kimar tu datang daripada perkataan kamar. Kimar tu adalah salah satu ayat perkataan that describes a veil or a head covering. Tapi dalam tafsiran kita akan lihat veil or scarf. Kita tak akan lihat head covering. Sebenarnya kimar ni memang it has to do with the head. Kimar ni sebenarnya datang daripada perkataan kamar, yang juga kamar ni maksud dia arak. Okey, arak ni sebenarnya kenapa dia panggil kamar? Sebab it messes with your head. It memang ada kaitan dengan kepala. So bila Allah SWT terang ayat dia, kimar ni satu benda yang wanita pakai dulu, kepala mereka, yang panjang ke belakang. Ada kuda-kuda tu yang ada bulu daripada kepala sampai belakang, panjang ke belakang tu, mereka panggil mutakamar. Sebab dia ada mutakamir, dia ada kaitan dengan kita punya kepala. Okay, so memang dia ada kaitan. Allah SWT suruh ambil benda tu, take the kimar and pull it over your chest. Menutup tempat ni. Sebab dulu wanita semua dia orang pakai, tapi dia orang masih nampak leher apa semua, masih nampak telinga. So ini daripada segi tu lah, daripada segi hijab. Daripada segi aurat tu, Allah SWT juga pakai perkataan jilbab. Okay, jilbab ni adalah satu benda yang longgar. Dia menutup seluruh. Dia tak boleh nampak, dia bukan transparent, kita tak boleh tengok kan. Itulah perkataan jilbab. So Allah SWT pakai perkataan jilbab, pakaian kita kena loose. It has to cover everything. Dia tak boleh nampak ke dalam benda tu. Rambut semua tak boleh nampak, dia kena tutup. So dua ayat ni, these are the ayat that talks about menutup aurat kepada wanita. So memang terang. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala guna dalam Al-Quran tu memang terang. It's very straightforward for us to understand. Okay, so jadi benda tu simple. Okay, so harap yang pasal hijab tu kita faham. Yang kedua tu, kadang-kadang banyak benda yang kita suka ambil out of contents. Lepas tu kita suruh kita menghasut orang untuk bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama alasan mereka adalah wanita ni tak adil dalam Quran. Wanita lebih suka lelaki daripada wanita. Jadi mereka ambil ayat-ayat macam ni, lepas tu mereka kata Islam ni sebenarnya takes away your rights, subjugates you apa semua kan. Tapi sebenarnya kita ambil contohlah satu ayat dalam Al-Quran, surah Nisa ayat nombor 34. Allah Taala bagi tahu men akawam of the woman. Ini adalah apa yang mereka kata ini adalah the wife beating surah, the wife beating ayat. Ayat ni halalkan laki untuk pukul perempuan. Bila kita baca tafsiran dia, dengar macam tu. Sebab dalam tafsiran dia macam ni. And man and woman, ada yang kata authority or superior. Ada yang tafsirkan sebagai ayat kawam tu, mereka kata superior. So bila kita dengar macam tu, jadi macam ni lah. So men are superior over women, and as men or have authority, and as men have been provisioned by Allah over women. Laki ni sebenarnya kawam tu bukan maksud superior, dia lebih kepada caretaker. Kawam tu ayat dia daripada kamah tu berdirian. Bila kita bagi ini, so to stand up for dia bukan satu authority ke atas wanita, it's satu responsibility, it is a service. We are the caretakers. Allah SWT sebenarnya dalam Quran ni banyak ayat Allah SWT turunkan. Dalam Quran semua bahasa Arab kan, tapi dalam Arab ni sebenarnya vocabulary hanya 5% je. Dalam vocabulary banyak-banyak ayat-ayat Arab ni yang Allah SWT ambil dan letak dalam Quran tu beberapa ayat je. Sikit, tak banyak, sikit. So antara sikit ayat ni yang Allah SWT pilih untuk letak dalam Al-Quran. Dan antara ayat-ayat ni Allah SWT pilih ayat untuk describe, untuk bagi to explain about himself, untuk to describe himself. Ada satu ayat nama Allah Subhanahu Wa Taala tu Qayyum dalam ayatul kursi, Hayyul Qayyuman. So ayat ni juga ada kaitan dengan ayat tu, the sustainer, the nourisher, the one that sustains, the one that gives, the one that takes care. So itu yang kita kena faham. Lepas tu kita tak faham benda tu, kita tukar ayat tu jadi authority, superior. Mana boleh? Dia tak ada kena mengena.
Jadi senang kita nak salah faham pasal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tu kan, tapi kita kena belajar yang sebenarnya maksud dia apa semua kan. So if they persist kan, men and women are caretakers. Jadi sebenarnya men are caretakers of women, as men have been provisioned by Allah over women. Provision tu memberi sustenance, provision by Allah memberi kelebihan sedikit dalam segi provision itu, and tasked with supporting them financially. Kita ni kena menjaga wanita-wanita dengan secara finance lah. And women are devout, believing women bukan semua wanita, wanita-wanita yang beriman, they are devout, mereka dia obedient, mereka mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan apa yang suami-suami mereka kata, mereka ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. And when alone, they protect them of what Allah has entrusted them. Dan bila mereka sendiri, mereka akan protect lah ya, mereka punya chastity, mereka punya kesucian apa semua tu kan. So, and if you sense ill conduct, kira kalau mereka tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke apa, ada ataupun membuat sesuatu, tapi nanti Pak Din akan terangkan ya. If conduct from your women, advise them first kita kena nasihat. But if they still persist, tapi mereka masih buat slack, yang teruk-teruk macam tu, then discipline them gently. Do not share their beds. If they persist, do not share beds. Jangan tidur dengan mereka. Lepas tu, kalau mereka buat lagi, beat them gently. Kalau kita tengok beat, banyak orang kata perkataan ni pukul. Dia orang kata ini adalah surah yang mana membenarkan kita untuk memukul isteri-isteri kita. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis mengenai surah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis tu Rasulullah kata tak boleh pukul muka, tak boleh pukul sampai lebam, tak boleh pukul kuat, tak boleh pukul sampai cedera. Dan pukul tu Allah bagi contoh macam siwak. Pakai siwak tu yang gosok gigi kan, macam satu kayu macam ni, macam pen lah. Siwak kan, siwak. So pukul pakai siwak. Wife beating ke tu? Bukan kan? Okay. So yang tu pasal ayat tu, the wife beating surah. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang digunakan untuk memberi kita view yang Islam ni tak adil dengan wanita-wanita apa semua. Okay, Islam ni tak adil lah konon kan. Okay, sebenarnya dalam manusia semua, mereka hanya beza daripada segi takwa. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah Hujarat ayat 49, surah 49 ayat nombor 13. Oh humankind, wahai manusia, seluruh manusia, we have created you from a single pair of male and female. Kami telah ciptakan kamu daripada a single pair, satu pair male and female, wanita dengan lelaki, and have divided you into nations, dan telah membahagikan kamu kepada nations and tribe, pada golongan-golongan apa semua dan apa semua ni kan. So that you shall reconcile each other, not that you shall despise each other, so that you can recognize each other, supaya kita boleh memperkenal antara lain-lain, dan bukan kerana untuk kita ni despise each other, kita membenci antara satu sama lain. In the eyes of Allah Subhanahu Wa Taala, and the most honored amongst you in the eyes of Allah Subhanahu Wa Taala is the person who has taqwa, yang beriman. Laki ke, perempuan ke, India ke, Cina ke, kalau kau cacat ke apa ke, tiada beza antara kita semua selain daripada segi takwa. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Quran ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kenal kita. Kita tak kenal diri kita. Okay, baru-baru ni ada satu dia orang kata dia orang nak women's rights or men's rights apa semua tu kan. Okay, kita tengok dekat Amerika ada satu sport dia orang berenang. So ada satu lelaki ni, dia kata I'm a woman. Dia kata I'm a woman, dia masa acara tu dia dah menang gol. Dia menang gol, lain-lain wanita semua tak boleh dah menang gol. Sebab lelaki ni mengikut sistem yang mereka buat, sistem barat yang dia orang kata fair kan. Itulah apa yang terjadi. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala created men and women
seperti langit dengan bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang terbaik untuk lelaki dan apa yang terbaik untuk wanita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita apa yang terbaik di dalam Al-Quran. Dan bila kita ikut Al-Quran tu, insya-Allah we will find peace. Allah Subhanahu Wa Taala juga ada ayat dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata dengan selalu memberitahu kepada lelaki dengan perempuan, for Muslim men and women, for believing men and women, for devout men and women, from true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity and modesty, for men and women who engage in Allah's praise and the remembrance of Allah Subhanahu Wa Taala. For them, Allah has prepared forgiveness and ample reward. Men and women, men and women, men and women. So, kalau kita tengok dalam Al-Quran tu, ramai orang akan mengambil contoh instances dalam Allah Subhanahu Wa Taala buat kadang-kadang undang-undangan syariah apa semua tu. Contoh kita ambil bab pembahagian harta. Dalam bab pembahagian harta ni sebenarnya dalam Islam orang kata tak adil. Sebab kenapa perempuan dapat kurang, kenapa lelaki dapat lebih dalam pembahagian harta dan faraid lah. Kalau kena tengok pasal faraid ni, kita boleh rujuk kepada surah Nisa, ayat dia ayat 11 dengan ayat 12. Okay, kita boleh rujuk pada surah Nisa. Dia ada biasanya perempuan ni akan dapat separuh. Contoh macam anak-anak kita akan dapat separuh. Kalau kita ada 150,000, anak lelaki dapat 100,000, anak perempuan dapat 50,000. Kenapa jadi macam ni? Okay, kenapa benda ni tak adil? Nyata tak adil kan? Kenapa Allah SWT tak adil dengan wanita-wanita semua? Sebab tu kita nak faham keadilan tu. Allah SWT sebenarnya maha adil. Tapi kita tak faham sebab kita tak baca Al-Quran dengan sepenuhnya. Kita tak kaji, kita tak hidup secara Islam. Kita tak bagi nafkah kat isteri. Kita tak kita tak jaga mereka. Kita tak bagi makanan kat mereka. Kita tak bagi pakaian. Kita suruh mereka kerja. Kita suruh mereka cari makan sendiri. Lepas tu bila time mak bapak kita meninggal, kita ambil 100,000, kita bagi dia 50,000. Memang tak adil. Sebab korang tak ikut Islam. Dalam Islam tu, the duty of the husband and sons untuk menjaga seorang perempuan, it is the duty it is the duty of the husbands and sons. Okay, before marriage, the father, sebelum kita kahwin, perempuan kahwin, ia adalah tanggungjawab bapa kepada perempuan itu. Ia adalah tanggungjawab bapa kepada perempuan itu untuk memberi makanan, untuk melindungi kalau orang datang kacau apa, melindungi, untuk melindungi, untuk memberi masa, memberi kasih sayang apa semua, untuk memberi pakaian, untuk bagi duit belanja, untuk memberi tempat tinggal. Ini semua adalah tanggungjawab bapa kepada seorang wanita. Dan bila bapa dia dah meninggal, ia adalah tanggungjawab adik ataupun abang lelaki punya tanggungjawab, masih tanggungjawab lelaki. Dan bila perempuan itu dah kahwin, ia adalah tanggungjawab suami. Dan bila suami dah meninggal, ia adalah tanggungjawab anak-anak perempuan itu. Untuk beri pakaian, untuk bagi masa, bagi kasih sayang, bagi melindungi, untuk bagi duit belanja, semua. Perempuan itu, dia tak ada financial burden. Semua adalah atas lelaki. So, bila kita katakanlah, bapa dah meninggal, saya dapat 100,000, adik perempuan saya dapat 50,000. Tapi adik perempuan saya ni tak perlu pakai 50,000 tu. Saya kena jaga dia mengikut Islam. Jadi adil ke tak adil? Saya kena bagi dia baju, saya kena bayar rumah sewa. Kalau macam ni, saya rasa pusing balik lagi. Ini lagi best kan, suruh perempuan bayarkan semua. Sebenarnya adil. Allah SWT tu maha adil. Dalam Islam ni, sebenarnya kita tengok banyak misconceptions in Islam. Banyak orang kata wanita ni tak ada hak, tak ada apa semua. Wanita ni, dia orang ni okay, nak bagi tahu daripada start kahwin, laki yang kena bagi mas kahwin. Daripada kahwin, laki kena bagi mas kahwin. Women in Islam, perempuan dalam Islam ni, mereka ada harta mereka sendiri. Bukan sebelum ni agak banyak kepercayaan apa semua, perempuan tidak dibenarkan untuk dapatkan harta, dan bila dia ada keuntungan daripada penjagaan ke apa, duit dia semua, itu ada milik dia. Dalam Islam itu ada milik dia.
milik seorang perempuan itu dalam Islam. Dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kill not your children for want of sustenance, for Allah will give sustenance to you and your children. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk membunuh, tak kira lelaki ke perempuan kan. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk kita membunuh anak-anak kita apa semua kan. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, respect the woman that bore you. Hormatilah wanita yang wajib. Hormati ibu kita. Dalam surah Nisa ayat 1. Allah Subhanahu Wa Taala juga we have enjoined on the human beings to be kind to their parents. Kita kena berbaik dengan ibu bapa kita. Dan in travail upon travail did the mother bore you. Dialah yang melahirkan kamu, in pain, dalam kesakitan. Did she give you birth? Allah Subhanahu Wa Taala utamakan hormat tu dalam Islam, dalam rumah tangga tu, ibu itulah yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah kata, syurga tu letak di kaki ibu. Kalau kita hormati ibu kita, kita jaga ibu kita, kita sayang ibu kita, kita bagi apa semua ibu kita, apa hak ibu kita, apa semua tu, insya-Allah kita akan dapat syurga, insya-Allah. Jadi apa yang tak ni pasal apa yang berat sebelah sangat kan? Tadi nak tanya kan. Kalau wanita tu dituduh, kita tak boleh tuduh, kita tak boleh maki seorang wanita. Kita tak boleh maki P ke B ke, kita tak boleh maki seorang wanita. Jika kita tuduh seorang wanita, kesucian mereka, kita soalkan dalam Islam, itulah nilai wanita, kesucian mereka. Bukan hanya kita bogelkan mereka, telanjangkan mereka, pakaikan mereka untuk market kita punya kereta ke, kita punya produk semua. Bukan. They are not objects, they are not sex objects in Islam. Kita tutup pasal kita sayang. Macam emas kita simpan kat bank kan. Emas kau nak letak dekat telanjang, dekat tengah jalan. Tak kan? Kau simpan kat bank kan. Kau tutup. Sebab apa? Sebab kita sayang. Jika seorang tuduh seorang perempuan tu ada hubungan ke apa, kesuciannya, dan tidak ada 4 saksi lelaki tu kena sebat. Kau akan kena sebat 80 kali. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga maruah wanita dalam Al-Quran. Dalam treat your wives with equity, dalam surah Nisa ayat 19, Allah Subhanahu Wa Taala kata, treat your wives with equity. Adilah antara isteri-isteri kamu, love and compassion, even if you dislike them, walaupun kamu benci kepadanya. Sekarang ni kalau kita tengok banyak ni semua, bila tak suka sikit, kita buang kan, kita divorce lah apa semua. Ini tak. Treat her with love, compassion and equity, even if you dislike her. Itu perintah Allah ya, bukan Pak Din cakap. Ada pernah seorang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who in this world most deserves our love and compassion? Rasul kata, jawab, your mother. Lepas tu dia tanya lagi, selain daripada tu, Rasulullah jawab lagi, your mother. Lepas tu dia tanya lagi, Rasulullah jawab lagi, your mother. Lepas tu dia tanya lagi, kali keempat dia tanya, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, your father. Mother, baru father. Kira perempuan ni 3 kali lagi hebat tau kasih sayang yang kita kena bagi kepada mereka. Yang Rasulullah bagi tahu kepada kita. Kita ni, perempuan tu, ibu tu lebih tinggi darjat dia daripada seorang bapa. Ini dalam Islam. Ini yang orang yang kata Tuhan yang tak adil apa semua kan. Inilah apa yang Tuhan yang tak adil yang korang kata kan, yang perintahkan kepada kita. Wajib bagi wanita serta lelaki Islam untuk dapat pendidikan. Wanita dengan lelaki dua-dua dalam Islam tu wajib dapat pendidikan. Ayat-ayat pertama yang turun dalam Al-Quran itu suruh kita baca, Iqra, read in the name of your Lord, who taught men to write with the pen, who taught men, mengajar. Read in the name of your Lord. Wajib untuk lelaki dan juga perempuan untuk mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wajibkan untuk mendidik anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ibu bapa mendidik anak-anak, terutama perempuan. Dan ia adalah tanggungjawab seorang suami untuk mendidik isterinya. Jika suami itu tidak mendidik isterinya, biasanya boleh minta suami itu suruh hantar dia pergi belajar. Pada masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bila Rasulullah sampaikan ilmu tu, ada wanita-wanita ni dia tanya pada Rasulullah, dia kata susah mereka nak belajar sebab ada ramai lelaki dekat kawasan. So Rasulullah buat satu kelas khas untuk wanita, khas untuk wanita-wanita, untuk mendidik mereka. Sebenarnya kalau kita mendidik wanita ni, kita we educate a nation. Kalau kita mendidik lelaki, kita hanya mendidik seorang je. Itulah martabat wanita dalam Islam. Wanita dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala, tengoklah kepada wanita pada contoh for those who have come before us. Tengok kepada contoh-contoh bisnes Khadijah. Tengok Khadijah, antara business woman yang paling hebat, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau nak tengok bab education, tengok kepada Aisyah. Tengok kepada Aisyah. Aisyah tu, korang tahu ke tak tahu? She was a scholar. Dia mendidik, she taught scholars. Dia mendidik 80 lebih scholars learn from Aisyah. Imam Bukhari kata Aisyah ni adalah satu authority on the science of hadith. People dan Aisyah juga matematik dia sangat-sangat pandai. So bila orang nak pembagian harta ke faraid apa semua, mereka akan datang jumpa Aisyah. Aisyah yang akan selesaikan masalah-masalah mereka. Inilah perempuan-perempuan, wanita-wanita yang kita kena lihat kepada. Kita kena lihat kepada wanita-wanita dan jadikan mereka sebagai contoh untuk kita semua. Sebenarnya Islam ni tak ada yang bukannya tak adil, bukannya feminin, ataupun bukannya yang satu agama yang restrict perempuan ke apa. Tak. Islam ni is a way of life that Allah SWT mengajar kepada kita supaya kita boleh memperolehi syurga. Memperolehi syurganya. Dan kita kena ikut apa yang Allah SWT perintahkan ke dalam Al-Quran. Pak Din buat video ni bukan untuk peli ke apa sesiapa-sesiapa dalam kat luar tu lah. Sebenarnya Pak Din buat video ni, Pak Din banyak-banyak isu keluar kan. Orang kata hijab tak dalam Quran, tak wajib lah pakai hijab, boleh pakai hijab tapi pakai ketat-ketat, lepas tu kita menari, and we are still Muslims. So you have to understand what it takes to be a Muslim. Bukan kita kata kita Muslim, bukan. Yang boleh kata kita Muslim ke, kita bukan Muslim ke, kita munafik ke, kita kafir ke, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak kita. Pak Din buat video ni supaya nak suruh musuh-musuh Islam, the hypocrites try harder. Korang nak manipulasikan ayat Allah, try harder. Dan Allah SWT nak bagi tahu kepada mereka yang mungkin ada keluar daripada Islam, yang murtad ke apa, pada nak bagi tahu kepada mereka yang mungkin mereka keluar daripada Islam sebab mereka rasa Islam ni buat wanita tak adil apa semua tu. Pada nak bagi tahu kepada korang cerita sebenarnya. Dan pada mereka yang tak faham, the non-believers, the disbelievers, pada mereka yang tak faham, pada nak bagi tahu pada mereka, inilah Islam sebenarnya. Islam ni adil. Allah SWT tu maha adil. Cuma bila kita tak faham Islam tu, kita boleh macam-macam andaian, kita boleh buat macam-macam ni kan. So harap-harap video ni bermanfaat pada semua. InsyaAllah Pak Din akan buat lagi satu video yang lagi teliti mengenai hal-hal lain lah. Sebenarnya banyak benda yang Pak Din nak sampaikan tapi belum sampai masanya. So insyaAllah stay tuned. And please, kalau yang tengah tengok video ni, tolong share dengan kawan-kawan yang mana yang tak tahu mengenai perkara ni semua. Kalau ada soalan-soalan semua, boleh dekat ruang komen. Okay. So harap video ni bermanfaat pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.